Tajuk naib al-fa'il Safha Salasa wa Tis'in 93. Naib al-fa'il. Baik, tajuk ad-darsu as-salisu wal ishrun, pelajaran 23, naibul fa'il. Apa yang dimaksudkan dengan naibul fa'il? Okey, sebelum kita nak mula naibul fa'il, pelajaran ni dia berkait rapat dengan tajuk yang sebelum ni, dua tajuk yang sebelum ni, iaitu tajuk al-mabni lil majhul, fi'il madin mabni lil majhul, dan juga fi'il mudhari' mabni lil majhul. Jadi apabila kita bina ayat menggunakan yang passive voice tu, mabni lil majhul, maka di dalam ayat dia, apa yang tak ada dalam ayat? Ingat lagi tak? Sekiranya kita gunakan ayat mabni lil majhul, apa yang kita tak sebut dalam ayat tu? Contohnya kita kata kutiba, ditulis. Fa'il dia tak ada kan? Betul. Jadi apabila kita guna mabni lil majhul, fa'il dia takkan disebut, memang tidak akan disebut. Jadi yang disebut apa? Yang disebut adalah ganti kepada fa'il, yang dipanggil sebagai istilah naib al-fa'il. Ni ganti dia lah, a replacer for the fa'il. So since fa'il tak ada, kena ada yang mengganti, yang mewakili, yang menggantikan tempat dia. Itu yang dipanggil naibul fa'il ya. Itu dari segi literal dia lah. The literal meaning of the word naibul al-fa'il. Kita lihat dulu contoh untuk nak tahu yang mana satu yang kita maksudkan dengan naibul fa'il. Al-misal fil majmu'ah al-ula. Yadhkurul mu'minul laha katsira. Yadhkuru bermakna apa ni? Menyebut ataupun selalu kita kata berzikir kan. Tapi makna zikir di situ adalah sebutlah. Kita sebut. Orang mukmin itu menyebut nama Allah banyak. Dia banyak menyebut nama Allah. Jadi kalau kita lihat ayat kita di sini, fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Mabni lil apa ni? Maklum ke mabni lil majhul? Maklum kan? Betul. Yang ini adalah mabni li al-ma'lum. Jadi apabila fi'il itu mabni lil ma'lum, kena adalah pelaku dia. Jadi ini dia pelaku dia, al-mu'minu. Yazkurul mu'minu. Pelaku dia al-mu'min, mengingati Allah. The word Allah is the maf'ul bih, kan, yang diingati. Itu adalah struktur yang biasa. Kathira ni tambahan saja. Okay. Sekarang ni kita tak nak guna lagi mabni lil ma'lum, kita nak tukar kepada mabni lil al-majhul. Dan kita dah belajar, kita kata yazkuru ditukar kepada yuzkaru. Dan maknanya bertukar kepada disebut. Disebut. Jadi bila perkataan tu disebut, tak perlu lagi lah perkataan mukmin. Tak penting, kita tak nak tahu. Kita nak tahu siapa yang disebut. Jadi kalau ayat asal, siapa yang orang mukmin tu sebut? Allah kan? Allah. Maka di sini yang disebut itu adalah Allah. Jadi kalau kita lihat kedua-dua ayat ini, perkataan Allah itu dalam ayat yang pertama, dia ni adalah apa ni? Fungsi grammar dia ni sebagai apa ni? Mukmin itu fa'il. Jadi perkataan Allah itu adalah maf'ul bihi kan? Maf'ul bih, dia objek dia. Maknanya yang disebut. Baik. Maf'ul bih. Tetapi apabila ayat itu bertukar kepada mabni lil majhul, maka perkataan Allah di situ dah tidak lagi dipanggil sebagai maf'ul bih. Sebaliknya, dia ni dipanggil sebagai tajuk kita hari ni. Dipanggil sebagai naib al-fa'il. Jadi seolah-olah macam fa'il dah tak ada, maka dia ni lah menggantikan tempat fa'il itu. Tapi apa hakikat sebenar naibul fa'il? Hakikat sebenar naibul fa'il itu adalah maf'ulun bih yang asalnya tadi. Asalnya adalah maf'ul bih, ditukar menjadi mabni lil majhul, maka maf'ulun bih itu bertukar status dia kepada naib al-fa'il. Itu saja. Dia cuma tukar bila tukar fi'il, maka bertukar daripada maf'ulun bih bertukar kepada naib al-fa'il. Itu dulu. Okay, ada soalan, ada masalah tak yang ni? Nak faham apa maksud naibul fa'il? Artinya dia ni adalah pada asalnya maf'ulun bih ya. Tapi bila fi'il tu ditukar kepada majhul, maka perkataan tidak lagi disebut sebagai maf'ulun bih, sebaliknya disebut sebagai naib al-fa'il. Okay, itu yang pertama. Contoh yang kedua, ketiga, keempat semuanya serupa. Ya'kulu dhaifu ta'am. Ad-dhaifu memakan, pertama itu makan makanan. So ya'kulu is the fi'il. Ini pun fi'il maklum.
Artinya fa'il dia kita kena tahu siapa, ad-dhaif. This is the fa'il. Siapa ataupun apa yang dimakan, at-ta'ama. This is the maf'ul bih. Sama seperti yang di atas, maf'ul bih. Kemudian kita nak tukar fi'il itu. Kita tukar daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Tak kisahlah fi'il madhi atau mudhari itu tak jadi masalah. Sekarang ni yu'kalu, fi'il mudhari mabni lil majhul. Bila guna mabni lil majhul tak perlu lagi nak sebut siapa yang makan, tak penting. Yang kita nak tahu apa yang dimakan. Di sini kita tahu yang dimakan adalah ta'am, maf'ul bih dia. Dan di sini perkataan yang sama, semuanya tidak lagi disebut sebagai maf'ul bih. Sebaliknya, fungsi dia dah bertukar kepada naib al-fa'il. Okay, jadi dia bertukar. Yang ketiga pun serupa. Fatahal waladun nafizah. Budak itu membuka apa? Membuka tingkap. So yang dibuka nanti, ni kita nak lihat. Ini yang akan dibuka. Jadi ayat yang seterusnya, futihat. Dibuka an-nafizah. Yang asalnya maf'ulun bih tadi, tapi di sini dia bertukar kepada naib al-fa'il. Dibuka ya. Siapa yang buka? Tak tahu dah sebab dah dibuang. Wa akhiran arba'ah kasarat al-bintul ka'sah. Kasaratil bintul ka'sah. Budak perempuan itu memecahkan apa ni? Ka's, cawan. Ka's ni ada dua makna, satu cawan, satu lagi piala. Cup. Kan cup, dua-dua cup juga kan. Jadi cup itu macam bahasa Inggeris cup lah. Boleh guna untuk cawan, boleh guna untuk piala. Kalau bahasa lama dia guna bejana, itu semua boleh lah, ka'as. Jadi kasarat al-bintul ka'sah. Jadi apa yang dipecahkan? Ka'as. So dalam ayat kita yang seterusnya, kita guna mabni lil majhul, kusira, dipecahkan al-ka'as. Maka ka'as tu yang asalnya adalah maf'ul bih, bertukar kepada naib al-fa'il. Jadi lagi sekali, naibul fa'il tu adalah maf'ul bih pada ayat yang asalnya. Okay. Itu adalah yang dimaksudkan dengan naib al-fa'il. Seterusnya kita nak lihat apa kaitan antara fi'il dan fa'il ataupun fi'il dengan naibul fa'il. Dia mesti ada kaitan. Seperti yang kita dah tahu, sekiranya fa'il, ni ayat yang fa'il. Apabila fa'il itu muzakkar, maka fi'il pun kena ikut dia kan. Fi'il pun mesti guna untuk muzakkar. Al-mu'min, muzakkar, ya. Ad-dhaifu, ya. Yang ni fi'il madhi, tak ada tambah apa-apa, fataha. Tapi apabila kita lihat nombor 4, al-bintu mu'annas, lihat fi'il dia, ada ta. Jadi menunjukkan fi'il dan fa'il tu dia mesti berkait. Ataupun mesti serupa dari segi gender dia. Baik. Begitulah juga keadaannya dengan fi'il dan naibul fa'il. Nama dia saja dia dah panggil naib, kan? The deputy of fa'il. Jadi kalau fa'il tu tak ada, benda ni menggantikan dia. Jadi samalah hukum dia. Seperti mana hukum fa'il dengan fi'il, begitulah hukum naibul fa'il dengan fi'il dia. So kalau kalimah Allah, Allah ni kalimah muzakkar, maka fi'il dia yuzkaru. Kita tak tukarlah kepada tuzkaru ataupun sebagainya. At-ta'am muzakkar, yu'kalu, dalam bentuk untuk muzakkar juga. Nafizah muannas, futiha, di situ perlu tambahkan ta. Futihat, kerana apa? Kerana nafizah adalah muannas. Walaupun pada asalnya tidak ada muannas. Di sini tidak ada muannas. Di sini muzakkar kerana yang membuka itu walad, lelaki. Jadi lelaki sesuailah. Okay, maaf. Maka lelaki sesuailah untuk fatahah. Tapi sekarang ni nafizah, maka ditambahkan ta. Begitu juga dengan nombor 4. Al-bintu mu'annas, maka fi'il dia ada ta, kasarat. Tapi apabila bertukar, al-ka'su naibul fa'il, maka ta tadi dihilangkan. Kerana perkataan ka'su itu adalah muzakkar. Jadi hubungan antara kedua-dua ni sama sebagaimana hubungan fi'il dan juga fa'il mengikut gender dia. Muzakkar dan juga mu'annas. Dua perkara. Okay, perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga dan yang penting untuk naibul fa'il ni adalah apa baris dia, apa hukum yang kita nak gunakan. Itu penting. Baik. Untuk fa'il, kita tahulah fa'il, apa hukum dia? Mansub ke, marfu' ke, majrur? Ingat lagi? Mansub. Fa'il mansub ataupun marfu' ataupun majrur? Marfu'.
Marfu', sahih. Fa'il dia wajib marfu'. Jadi setiap perkataan yang menjadi fa'il dia mesti marfu'. Jadi apabila perkataan itu marfu', apakah tanda dia yang biasa kita guna? Depan. Tanda baris depan kan, dhammah. Betul. Itu adalah tanda yang paling sering kita guna. Dhammah, baris depan. Contoh dia untuk yang nombor 1 tu kan baris depan. Yazkurul mu'minu, dhammah. Ya'kulu dhaifu, dhammah. Fatahal waladu, dhammah. Kasarat al-bintu, dhammah. Betul. Kerana semuanya adalah fa'il dan fa'il mestilah marfu', dan apabila dia marfu' maka dia berbaris dhammah. Maka naibul fa'il dia ni menggantikan fa'il, maka apabila fa'il marfu' dia pun serupa hukum dia dengan fa'il. Hukum dia juga adalah marfu'. Hukum dia juga adalah marfu'. Jadi apabila dia marfu', samalah sebagaimana kita apa yang kita lakukan kepada perkataan marfu' yang lain, kita lakukan kepada marfu' untuk naibul fa'il. Jadi seperti yang kita dah lihat tadi, marfu' kebiasaannya tanda dia adalah dhammah. Dhammah kan? Jadi sebab itulah apabila kita lihat dalam ayat yuzkarullah, lihat perkataan Allah. Kalau tadi asalnya Allah kerana dia maf'ul bih, mansub, bagi atas. Tapi sekarang ni dia bertukar kepada naibul fa'il, hukum dia pun wajib bertukar. Hukum dia menjadi marfu', maka baris dia pun menggunakan baris marfu' iaitu ad-dhammah. Kerana itulah kita baca yuzkarullahu. Boleh yuzkarullah. Yang kedua pun serupa, yuk kalau ta'amu, asalnya ta'ama, maf'ul bih. Sekarang ni marfu' ta'amu. Nombor 3 pun serupa, futihatin nafizatu, nafizatu. Dan nombor 4 pun serupa, kusira al-ka'su, al-ka'su. Jadi kesimpulan dia untuk naibul fa'il ni dia serupa hukum dia dengan fa'il, marfu' dengan dhammah. Itu yang penting untuk hukum. Tambahan yang tidak ada dalam contoh. Tapi kita kena tahu kerana dalam latihan nanti ada, dia akan tanya. Baik, apabila kita belajar tajuk marfu' dulu. Marfu' kita tahu bahawa tanda dia yang utama adalah dhammah. Tetapi ada masanya dhammah tu tak boleh dipakai. Kita akan gunakan tanda-tanda lain. Ada tak siapa yang masih ingat? Apakah tanda yang selain daripada dhammah? Alif lam. Ya? Alif lam. Alif lam. Bukan Alif saja. Ingat lagi tak kalau perkataan tu musanna dua. Muslimani, kita ada dua versi kan? Muslimani, satu lagi muslimaini. Yang mana kita nak pakai sekiranya perkataan itu marfu'? Yang ada versi alif ni ke ataupun yang versi ya tu? Muslimani ataupun muslimaini. Kedua-duanya makna sama. Dua orang muslim. Yang nun ke alif nun. Okay, ni boleh rujuk balik, cari balik pelajaran ni. Cari balik pelajaran marfu' tu. Apabila marfu' tu asalnya memanglah dhammah yang ni tadi. Dhammah, tetapi ada masanya untuk perkataan begini tak boleh guna dhammah. Kerana apa? Kerana tidak ada dhammah. Macam mana nak letak? Tak ada orang akan baca muslimah tu. Tidak ada orang akan baca muslimah tu. Tidak ada. Maka dhammah tak sesuai untuk nak digunakan untuk perkataan ini. Oleh itu, sebab itulah di sini saya letakkan tanda ni. Dia ada tanda yang kedua selain daripada dhammah. Ini tanda-tanda dipanggil tanda-tanda secondary lah ni, secondary sign. This is the primary sign. Pantang marfu' je dhammah, tapi bukannya semua. Ada masanya kena tukar kepada tanda lain. So apa antara tanda lain? Ni dia apabila dia dua. Bila dia berdua ni, satu ada versi ada alif, satu versi ada ya. Jadi bila marfu' versi yang mana? Bila marfu' kita akan gunakan versi alif. Jadi ketika itu, inilah kita kata marfu', apa tanda dia? Huruf alif. Huruf alif. Bila nak guna huruf alif ni, apabila dia musanna. Kan perkataan musanna tu, musliman, muslimah ini kan, dia adalah musanna. Jadi itu adalah tanda yang kedua, guna alif. Jadi untuk contoh, nanti mungkin kita akan jumpa lah. Contoh marfu' dia macam mana? Kena guna muslimah ni, bukannya muslimah ini. Ini untuk marfu', tanda marfu'. Yang ni, ini untuk tanda mansub. Ataupun majrur. Mansub selalunya baris atas. Tapi apabila melibatkan perkataan yang bentuk begini, kita tak ada baris atas. Kita gunakan huruf untuk membezakan dia.
Maka alif ni untuk marfu', ya ni untuk mansub dan juga untuk majrur. Ya, majrur dan mansub. Boleh ya? Musannah. Baik. Ada masanya, ni yang lain pula. Ada masanya fi'il itu contoh jamak muzakkar salim, muslimuna. Ni pun ada dua versi juga kan. Muslimuna, satu lagi muslimina. Kan, ramai orang-orang Islam. Bila masa nak guna ni? Nak guna versi waw ataupun bila nak guna versi ya? Agak-agak bila kita nak kata muslimun? Masa dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur? Ingat? Okey. Waw itu adalah versi marfu'. Versi marfu' artinya apabila perkataan muslimun itu dia berada pada tempat marfu', fa'il contohnya, mubtada contohnya, maka kena guna versi yang ni. Tak boleh lagi kata al-muslimin, tak boleh. Salah. Kena guna al-muslimun, al-muslimun. Zahabal muslimun. Bukan zahabal muslimin. Di waw ni adalah tanda marfu'. Ya, yang ini adalah tanda mansub ataupun majrur. Sama seperti yang ya di sini. Di sini muslimina, di sini muslimaini. Untuk dua kan, tapi tandanya sama. Jadi untuk itu kita boleh tambah lagi satu. Kita boleh tambah tanda yang ketiga. Maaf, di sini. Tambah satu lagi tanda yang ketiga. Untuk apa? Untuk marfu' tadi. Apa tanda dia? Adalah huruf waw. Huruf waw. Kalau tanda yang kedua tadi huruf alif. Huruf bukannya baris lagi, huruf. Bila nak guna waw ni apabila dia jamak muzakkar salim. Betul. Ya. Jadi yang ni memang pentinglah untuk diingatkan. Saya sebenarnya ada satu video saya dah lama buat ni pasal fa'il, tapi nanti mungkin saya boleh cari balik kat YouTube tu yang mana nanti saya akan linkkan untuk khusus untuk tajuk yang ni saja, fa'il marfu'. Kalau saya jumpalah nanti. Boleh Jadi apabila kita faham yang ni, kita belajar tajuk nahwu yang mana sekalipun, dia tak akan lari. Dia akan datang balik, dia akan jumpa semula perkataan-perkataan yang begini. Okey, jadi kita hari ni kita fokus ni sajalah. Marfu' itu biasanya dengan dhamma seperti yang kita dah lihat tadi, tetapi ada masanya marfu' itu dengan alif, muslimah ni. Ataupun ada masanya marfu' itu dengan waw, contohnya muslimuna. Yang ni muslimun. Okey. Nanti dalam contoh insya-Allah kita dalam latihan insya-Allah kita akan nampak bila nak gunakan yang waw ataupun yang alif. Okey. Al-Qa'idah rakam wahid. Ini ta'rif dia. Ma ta'rif naibul fa'il. Apa definisi dia? Dia kata naibul fa'il is an isim. Of course, dia mesti isim. Tak boleh fi'il, tak boleh harf. Dia mesti isim. Yang kedua, ini hukum dia. It is marfu', ismun. Dan kedua, dia mesti marfu'. Marfu' yang tadilah kita bincang ni. Marfu' termasuklah semua ni. Marfu' dengan tanda dhamma, dengan tanda alif, dengan tanda waw. Itu marfu'. Yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Yaqa'u dia ni berada selepas fi'il mabni lil majhul. Ni kena gariskan. Artinya kita kena ingat naibul fa'il dia hanya bersama dengan fi'il mabni lil majhul. Kiranya dia menggunakan fi'il mabni lil ma'lum, tak ada naibul fa'il. Fa'il yang akan ada. Maf'ulun bih yang akan ada. Boleh ya? Okey, yang ni ini tambahan saja, tak penting. Yahullu mahallal fa'ili ba'da hazfihi. Dia mengambil tempat fa'il selepas dibuang. Selepas fa'il tu dihilangkan, maka dialah yang menggantikan tempat fa'il. Sebab itulah dia dipanggil naib al-fa'il, pengganti kepada fa'il. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yasri 'alal fi'li ma'a naibil fa'ili. Yasri ni makna dia literally mean bergerak, berjalan. Tapi yang maksud berjalan di sini adalah hukum dia. Hukum apa yang berjalan bersama fi'il ataupun berlaku kepada fi'il tadi. Jadi dia kata berlaku terhadap fi'il bersama naib fa'il. Artinya kalau fi'il itu dengan naib fa'il, maka hukum dia seperti mana ma yasri, apa yang berlaku kepada fi'il ma'al fa'il. Artinya
kan tadi kita dah lihat dalam ni hilang. Baik, untuk majmu'ah yang pertama ni, ini fi'il fa'il. Yang majmu'ah kedua, yang ini fi'il, ini naib fa'il kan. Jadi dia kata, kedua-dua pasangan ni, pasangan fi'il dengan naib fa'il dan juga pasangan fi'il dengan fa'il, dia kata berlaku perkara yang sama. Kedua-duanya tu berlaku perkara yang sama min ahkamit tazkiri wa ta'nis in terms of hukum muzakkar dan juga hukum muannas. Seperti yang saya dah sebut tadi kan, apabila di sini muzakkar, fi'il dia muzakkar. Apabila fi'il dia muannas, perkataan dia muannas, fi'il muannas. Begitulah juga dengan naibul fa'il. Mesti kita sesuaikan muzakkar dan juga muannas. Itu poin nombor 2, muzakkar dan muannas. Poin nombor 3, ini tambahan saja. Ini tambahan maklumat saja. Dia kata hazful fa'ili, dibuang ataupun dibuang fa'il itu. Kenapa fa'il itu dibuang? Kan dalam contoh yang ba tu kita lihat fa'il sudah tak ada. Sebab fi'il dia mabni lil majhul kan. Jadi tak perlu lagi nak sebut fa'il. Jadi dia cuma nak jelaskanlah kenapa dibuang. Ada beberapa sebab. Kadang-kadang orang maksud buang di sini artinya kita tak sebutlah fa'il tu. Kenapa tak sebut? Dia kata yakunu adalah imma sama ada lil ilmi bihi, dah diketahui. Benda tu orang dah tahu dah. Secara umumnya orang dah tahu dah. Contohnya kita kata, tengok contoh yang pertama. Yuzkarullahu katsiran. Allah itu selalu disebut. Siapa yang sebut Allah? Siapa yang sebut Allah tu? Ataupun siapa yang sebut nama dia selalu? Tentulah hamba dia kan. Jadi tak perlu lagi nak sebut hamba, tak perlu lagi nak sebut mukmin, kita dah boleh faham. Jadi ketika itu bolehlah kita gunakan mabni lil majhul dan tidak perlu sebut lagi siapa fa'il. Itu yang sebab yang pertama. Lil ilmi bihi. Sebab yang kedua, dia kata awil jahli bihi, ataupun jahl. Jahl ni maknanya kita tak tahu. Tak tahu siapa fa'il itu. Siapa fa'il? Tak tahu. Contoh dia nombor 2. Yu'kalut ta'am. Makanan itu dimakan. Jangan lihat yang ni. Yang ni kita tahulah siapa. Tapi contohnya balik rumah tengok makanan dah dimakan separuh. Siapa yang makan? Tak tahu. So kita kata yu'kalut ta'am. Makanan dimakan. Siapa yang makan? Tak tahu. Itu maksud dia di situ. Al-jahli bihi. Jahal, kita tak tahu siapa dia. Sebab yang ketiga, al-khawfi minhu. Khawf bermakna takut. Minhu daripada orang itu. Artinya kita takut sekiranya kita sebut nama dia, orang tu akan buat sesuatu terhadap kita. Itu maksud al-khawfi minhu. Contoh, kita kata apa? Kusiral ka'su. Kan, cawan pecah. Mak tanya, siapa pecahkan cawan? Kita tahu abang kita yang pecahkan. Tapi takkan kita nak sebut, mak, abang pecahkan. Teruklah kita kan kena marah ke, pukul dengan abang ke. Jadi kita cuma bagi tahu, mak, kusiral ka'su. Siapa buat? Kita senyap. Tak tahu. Buat tak tahu kan. Jadi itulah maksud dia. Dia kata al-khawfu minhu. Kita takut abang tu akan balas dendam ke contoh lah. Itu kusiral ka'su. Al-khawfi minhu. Dan sebab yang keempat, alaihi ni bersambung. Al-khawfi alaihi. Al-khawfi alaihi. Kita takut. Beza dia, kalau tadi kita takut daripada orang tu, sekarang ni kita takut sesuatu akan berlaku kepada dia. Alaihi. Kepada kita takut benda buruk berlaku kepada dia. Contoh lagi sekali, kusiral ka'su. Kita tak nak sebut nama abang. Bukan sebab kita takut dengan abang. Kita takut mak akan marah abang. Kan? So kita kesian pada abang. Kita tak sebut al-ah ke. Tak. Terus saja kusiral ka'su. Kenapa? Al-khawfi. Jadi ni cuma dia nak justify je lah. Kenapa dalam ayat kita kadang-kadang orang gunakan mabni lil majhul instead of mabni lil maklum. Inilah antara sebab-sebab. Jadi kalau kita buat ayat pun kita ada sebab-sebab ni, tak nak sebut, bolehlah gunakan bentuk mabni li al-majhul. Okey, kalah. Itu je tajuk dia mabni lil majhul. Ada tak soalan untuk mabni lil majhul? Maaf, untuk naibul fa'il. Tak ada. Ada? Ya, naibul fa'il. Okey, baik. Kalau tak ada, kita lihat at-tadribat. Tadribul awal. Ni semua dah ada jawapan. Ni dengan grup satu lagi. Okey. Saya padamlah. Ij'al al-maf'ula bihi fil jumalil atiyah naiban lil fa'il. Ij'al, jadikan
al-maf'ul bih. Dalam ayat itu ada maf'ul bih. Jadikan maf'ul bih fil jumalil atiyah, jadikan dia naiban lil fa'ili ataupun naibal fa'il. Jadi apa maksud dia nak jadikan maf'ul bih, nak jadikan naibul fa'il? Artinya fi'il itu kita kena tukar kepada mabni lil majhul. Dia tak sebut. Dia tak sebut tukar kepada mabni lil majhul, tapi itu yang kita perlu faham. Bila maf'ul bih tukar kepada naib fa'il, artinya fi'il itu kita kena tukar daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'ataghyir ma yalzam, serta tukar apa yang perlu. Apa yang perlu di situ ada beberapa perkara lah. Yang pertama, muzakkar muannas tadi kan kita bincang. Muzakkar muannas, fi'il akan berubah. Yang kedua, macam mana dengan baris dia? Baris naibul fa'il. Nak kekal baris asal ataupun nak tukar kepada baris lain yang sesuai. Itu dua perkara yang kita akan lihat. Baik, kita cuba yang pertama. Ba'a at-tajiru at-tamra. At-tajir, peniaga itu telah menjual tamar kan. Dia telah menjual tamar. So sekarang ni kita tak nak lagi tamar itu menjadi maf'ul bih, jadi objek. Kita nak terus jadikan dia naibul fa'il. Terus ayat tu menjadi tamar telah dijual. Apa ayat dia? Yuba'an tamru. Apa dia? Yuba'a. Kita ingat yuba'a at-tamru. Yuba, nak kata yuba. Kalau yuba, ini adalah fi'il mudhari'. Betul. Tapi kita tak nak fi'il mudhari'. Kita nak masih lagi kekalkan dia dalam bentuk asal dia, iaitu fi'il madhi. Jadi ni kena ingat balik pelajaran mabni lil majhul lah, fi'il madhi. So kalau fi'il madhi, mabni lil majhul, apa baris perkataan pertama ni? Baris bawah ke baris asalnya dia baris depan, kemudian baris bawah kan? Tapi di sini dia ada huruf illah. Dia ada huruf illah, alif ni. Ni huruf problem ni. Kalau ada fi'il macam ni, susah sikit nak tunjuk. Kita hafalkan saja. Ada tak siapa yang ingat? Ba'a, menjual, dijual. Tuba'u. Tuba'u betul, tapi itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Itu betul, tapi itu fi'il mudhari'. Asalnya yabi'u, dia menjadi tuyuba'u. Ini betul, tapi fi'il mudhari'. Kita nak tahu fi'il madhi. Apa dia? Bi'a. Betul. Itu fi'il. Bi'a. So dulu betul. Cumanya bi'a fi'il madhi, yuba'u fi'il al-mudhari'. Okey. Jadi macam mana ayat seterusnya? Kita kata bi'a ataupun yuba'u tadi. Bi'a. Jadi ayat dia bi'a. Seterusnya? Al-tamar. At-tamar. Kita panggil tamar. Tapi Arab tamar. Tamar. Mim tu kena sukunkan lah. Bi'at tamar. Baik. Bi'at tamar. Ada nak tukar muzakkar muannas? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kerana tamar muzakkar, maka bi'a tukar muzakkar. Dan yang akhirnya apa baris ra itu? Depan. Kerana dia naib fa'il marfu'. Boleh ya? So ayat dia bertukar kepada wa bi'at tamru. Kita kata tamar itu telah dijual. Tamar. Yang dimaksudkan tamar tu tamar yang macam mana tu? Orang Melayu panggil kurma je kan? Tamar tu kalau sebut tamar tu biasa tamar yang kering tu. Tamar kering yang sampai kat kita tu kering tu dia dipanggil tamar. Tapi kalau yang basah tu kan ada jenis tamar yang tamar Iran ni kan, tamar madu kita panggil tu. Ataupun tamar yang memang belum kering lagi basah tu orang kan tak panggil tamar, dia panggil balah. Dia panggil rutab. Rutab. Kalau tengok dekat kotak dia tu kan dia panggil rutab kan. Itu nama dia lah. Dia basah. Kalau dia belum masak, ada nama dia. Jadi vocabulary Arab ni banyak. Saya pun banyak benda saya tak tahu. Baik, seterusnya. Yang kedua, haramal islamu syurbal khamri. Haramal islam syurbal khamri. Islam mengharamkan minum arak. Okay. Islam mengharamkan minum arak. Okey. Mana satu maf'ul bih dia? Syarbul khamr. Syurbal khamr. Adakah syurba ataupun syurbal khamri ataupun al-khamri? Yang mana satu? Syurba sahaja
Syurbal khamri tu Alhamri. Khamri. al-kham. Dua-dua. Syurbal khamri. Al-khamri. Alham. Al-khamr. Ah. Okey. Baik, kalau kita sekarang dia dah bergabung dia dah ada mudhaf ilaih. Bergabung. Jadi bila bergabung kita nak tahu yang mana satu yang maf'ulun bih, selalunya dia adalah perkataan yang pertama. Kerana apa yang Islam haramkan? Islam mengharamkan minum. Minum apa? Ni tambahan. Minum haram. Tapi seandainya kita buang perkataan al-khamr tu kita hilangkan, Islam mengharamkan minum. Pun dah menjadi ayat yang lengkap kan. Cuma kita kurang jelas lah minum apa. Minum haram. Jadi itu menunjukkan kalimah syurb ini adalah maf'ul bih dia. Bukannya dua-dua tidak. Dia hanya satu perkataan tu saja. Inilah dia maf'ulun bih dia. Sebab itulah kita lihat baris dia. Apa baris dia? Baris atas kan? Syurbah. Syurbah Al-khamri itu adalah mudhaf ilaih. Ini dulu pernah belajar tajuk mudhaf ilaih kan, gabung. Perkataan yang digabungkan dengan. Ini mudhaf ilaih kan, semata-mata nak menerangkan minum apa, minum haram. Jadi ini dia maf'ulun bih yang kita nak guna. Tapi dalam konteks ini dia dua-dua perkataan sekali lah kita nak pakai di sini. Baik, tukar kepada minum arak itu diharamkan. Yuhramu. Tengok fi'il tu, fi'il madhi mudhari'. Jangan tertukar. Ini fi'il madhi. Ini masih lagi fi'il madhi. Jadi kita tukar ke fi'il madhi dulu. Hurrima. Hurrima. Ya betul, sahih. Hurrima. Hurrima, betul. So dah dapat fi'il dia. Hurrima. Seterusnya apa yang diharamkan? Syurba. Syurb al-khamri. Baik, apa nak baca? Syurbu, syurba, syurbi. Syurbu. Syurb. Kenapa dia lari? Syurbu, betul. Syurbu. Nah, sebab yang tadi asalnya maf'ulun bih adalah perkataan syurbu saja kan. Sekarang ni dia bertukar kepada naibul fa'il, maka dibariskan dengan marfu' iaitu dhammah. Syurbul khamri. Sahih. Hurrima syurbu al-khamri. Tak perlu tukar mu'annas kerana syurbu masih lagi perkataan muzakkar. Nah, sahih. Hadza al-jumlah, hadhihi hiya al-jumlah al-thaniyah. Al-jumlatu tsalitsah. Qaddama ar-rajulul qahwata liduyuf. Lelaki itu memberi ataupun menghidangkan kopi kepada tetamu. Jadi nak tukar kepada apa? Dihidangkan kopi. Kopi telah dihidangkan kepada tetamu. Apa ayat dia? Qudima al-qahwatu liduyuf. Okey, bagus. Qudima, betul daripada qaddama tukar kepada qudima. Qudima apa yang dihidangkan? Terus tak perlu nak sebut duyuf lagi. Al-qahwatu. Okey, sehingga akhir. Al-qahwatu. Baik. Tapi cuba perhatikan lagi sekali. Ada lagi satu perkara yang perlu kita tukar. Tambah ta. Pada perkataan Qaddamatu. Qudima. Qaddimatu. Qudima tambah ta. Apa nak baris ta tu? Yang ni Jadi ta tu baca dia apa? Kudimat. Mati. Qudimat, sukun mati Dia adalah untuk dia muannas. Jadi betul. Qudimat al-qahwatu ataupun boleh kita sambung, kita baca dengan baris bawah. Qudimatil qahwah. Kopi itu telah dihidangkan. Qahwatu kan kerana dia adalah naib al-fa'il. Qudimatil qahwatu liduyuf. Betul, sahih. Qudimat. Baik. Rakam arba'ah yudarrisu. Mengajar. Yudarrisu abi al-qanuna fil jami'ah. Bapa saya mengajar kanun ataupun undang-undang. Mengajar undang-undang di universiti. Tukar kepada naibul fa'il. Artinya ayat itu tukar kepada mabni lil majhul. Apa dia? Misalnya yudarrisu abi. Tak nak sebut bapa. Terus sebut undang-undang diajar di universiti. Apa ajar tak boleh. Yudrasu. Yudrasu.
Yudrasu kurang tepat. Kalau yudrasu betul mabni lil majhul tapi makna dia dipelajari. Yudrasu dipelajari. Sekarang ni kita nak dia diajar. Jadi jangan tukarkan syaddah tu jangan hilangkan. Yudrisu. You Risu. Yudar ni kena ada lah. Yudar. Macam mana fi'il mudhari'? Ini fi'il mudhari'. Kalau yang bari bawah tadi tu fi'il madhi. Yang kita buat sebelum ni qaddama dia jadi quddima, itu fi'il madhi baris bawah. Huruf yang sebelum akhir tu ni kita bariskan bawah. Tapi sekarang ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kaedah dia mabni lil majhul baris depan, kemudian sebelum akhir tu baris atas. Yudarrasu. Yudarrasu. Ingat tu beza dia. Fi'il madhi sebelum akhir baris bawah. Durrisa. Fi'il mudhari' sebelum akhir baris atas. Beza dia di situ. Jadi fi'il yang betul yudarrasu. Yudarrasu. Barulah makna dia diajar. Kalau yudrasu tadi, maaf. Yudarrasu artinya diajar. Kalau yudrasu dipelajari. So yudarrasu. Okey, seterusnya yudarrasu al-qanun. So yudarrasu al-qanun. Qanuna, qanunu. Qanunu lah ya. Qanunu. Nah, qanun. So nun tu, waw nun dekat belakang tu bukan dia jamak dia, bukan dia jamak. Dia memang perkataan dia qanun. Qanun, qanuna, qanun. Betul. Wa rakam 5. Yazbahu al-muslimuna al-qarabina fi Eidil Adha. Yazbahu al-muslimuna al-qarabin. Orang-orang Islam ni Eidil Adha ni kita sembelih. Yazbah. Menyembelih, orang-orang Islam menyembelih qarabin, binatang-binatang korban. Korban tu mufrad dia, jamak dia qarabin. Okey. Jadi macam mana ayat kita yang baru? Kita nak kata korban, binatang korban itu disembelih pada hari Aidil Adha. Bahu. Daripada yazbahu bertukar kepada tengok dulu fi'il. Ini fi'il mudhari' ya. Kita tadi kata pertama baris depan, betul. Kemudian huruf sebelum akhir baris atas. Jadi baca dia Bahu. Yuzbahu. Naam, sahih. Jadi kita baca dia yuzbahu, disembelih. Yuzbahu. Jadi sekiranya perkataan tu kita tengok tak ada baris, kita boleh cubalah dua-dua dan tengok konteks dia. Nak baca yazbahu menyembelih ke nak baca yuzbahu? Jadi kita lihat perkataan seterusnya. Sekiranya tak ada fa'il, maka terus kita kata yuzbahu. Yuzbahu, apa yang disembelih? Qarabin. Al-qarabin. Yuzbahu al-qarabin. Fi Idil Adha. Okey, kita lihat tu dulu. Baik. Sekarang ni kita nak dah betul dah. Yuzbahul qarabin dah betul. Sekarang ni kita nak tahu, adakah perlu tukar ta ke ataupun kekalkan ya? Tukar ta. Kenapa? Sebab dia jamak. Mana jamak? Qarabin jamak ya? Okey, qarabin jamak dan dia ni manusia ataupun bukan? Bukan. Kecuali lah kalau korban tu manusia, kita tak cerita ayat. Jadi sekarang ni kita korban ni binatang. So dia ni jamak dan dia ni ghair wa aqil. Kita binatang benda yang tak berakal. Maka seperti yang kita lihat tadi, kalau jamak dan dia ghair wa aqil, kita anggap dia ni muannas. Maka ketika itu tak boleh guna ya lah. Kita tukar kepada ta. So betul. Jawapan dia Tuzbahu al-qarabin. So itu adalah yang perubahan yang pertama yang perlu kita lakukan. Tuzbahul qarabin. Cara yang kedua, bagaimana baris qarabin itu? Ini bukan yang jamak yang ada waw nun ya nun tadi, bukan ya. Ini memang perkataan dia ada ya. Ya, ada qarabin. Nun tu nak baca apa? Kalau dalam ayat yang asal dia baca di atas kerana dia adalah maf'ul bih, mansub pada atas. Sekarang ni dia adalah naib fa'il, ya, naib fa'il. Bila naib fa'il baca dia tak boleh lagi qarabin lah, dia baca dengan
Arabinu. Qarabinu. Sama lah seperti yang atas tadi ya. Sama seperti yang atas tadi. Al-Qanunu, Qarabinu dan sebagainya. Okay. Jadi itu yang kita dah lihat tadi bahawa tajuk ni naibul fa'il memang berkait rapat dengan mabni li al-majhul. So nak mabni lil majhul tu kena ingatkanlah macam mana cara nak membentuk dia. Okey, itu yang pertama. Al-an at-tadribu tsani ba tadribu tsani ajib anil as'ilatil atiyati bi na'am. Kama fil misal. Jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan perkataan na'am. Ini semua soalan dia, jawapan ni dah ada dah na'am. Kama fil misal, artinya kita nak iakan aja lah. Adakah benda ni dah dilakukan? Ya, dah dilakukan. Cumanya yang dia tak sebut dalam instruction ni, cuba kita lihat bentuk dia. Hal ughliqal bab, adakah pintu itu, ini bentuk mabni lil maklum ke mabni lil majhul? Majhul. Majhul ya, ni fi'il madhi mabni lil majhul. Jadi maksudnya ditutup. Adakah pintu telah ditutup? Jadi kalau jawapan dia, kita boleh kata ya, ughliqal bab. Ya, pintu dah ditutup. Tapi dia tak nak jawab begitu. Dia nak kita jawab berserta dengan pelaku dia sekali. Dia nak tahu siapa yang tutup. Man ughliqal bab, kita jawab na'am. Maka ditukar. Ini terbaliklah daripada yang atas tadi, atas daripada maklum kepada majhul. Sekarang ni daripada majhul terbalikkan tukar kepada Maklum. Jadi bila tukar kepada maklum, fi'il kena tukar. Yang kedua mesti letak fa'il. Fa'il tu letaklah siapa-siapa, tak kisah. Asalkan ada fa'il. Ya, oh budak tu, aghlaqa. Fi'il maklum kan, aghlaqa al-waladu. Al-bab yang tadinya adalah naibul fa'il, sekarang ni akan bertukar kepada maf'ulun bih yang biasa. Maka maf'ulun bih mansub, maka baris dia adalah baris atas. Ya, itu adalah apa yang perlu kita lakukan. Sekarang ni kita sebelum kita nak buat ni disebabkan yang ini melibatkan pertukaran ni nanti melibatkan ni baris ni daripada marfu' bertukar kepada mansub. Jadi saya kena buat ulang kaji sedikit untuk mansub pula. Kalau tadi marfu' kita dah lihat tadi kan. Yang marfu' sama ada menggunakan baris apa tadi? Baris dhamma, marfu' menggunakan alif kan. Satu lagi marfu' menggunakan Wow. betul, itu marfu'. Okay. Sekarang ni bagaimana untuk keadaan mansub? Yang ni pun kita kena ingat juga. Nanti lepas ni di mana-mana di Dabi Institute tiba-tiba minat nak ulang kaji kan. Ataupun belajar bahasa Arab di mana-mana. Ada student saya baru ni, dia dah grad, dia call saya, dia message saya, dia kata dia dapat offer belajar dekat Iraq. Dia buat ICT, tak beritahu macam mana. Dia bukan Iraq, dia dapat offer pergi ke Qatar untuk belajar bahasa Arab setahun. So dia dah confuse. Nak pergi ke tak pergi? Dia dah confuse. Dia minat. Walaupun dia hanya belajar 2 level je tu, tapi rezeki dia kan. Baik. Mansub. Okey. Jadi apabila perkataan itu mansub, yang asas dia ataupun tanda yang utama adalah fathah. Itu yang biasa kita guna kan, baris atas. Ya. Itu tanda primary dia. Tetapi ada masa-masanya kita terpaksa guna tanda yang lain. Terutamanya bila? Sekiranya perkataan muslimani tadi. Muslimani ataupun Maini. tadi kan, muslimaini. Di muslimah ni tadi kita dah bincang. Ini untuk musanna. Untuk marfu'. Jadi untuk mansub kita akan gunakan tanda yang versi yang kedua, versi yang ya. Jadi ketika itu kita kata mansub yang pertama adalah yang ni fathah. Ada masanya kita gunakan huruf ya. Huruf ya. Ya, ni yang tanda yang kedua. Jadi bila nak gunakan ya ni digunakan untuk keadaan yang pertama, untuk ni lah. Untuk musanna ni. Musanna kan. Untuk dia dua. Kalau dua musanna, yang ni dia. Kita gunakan versi ya. Satu lagi, bila lagi nak gunakan ya ni, apabila dia ni jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kan contoh yang kita dah lihat tadi apa muslimun dan juga muslimin. Jadi kita dah bincang yang muslimun ni tanda untuk apa? Marfu' kan? Yang ni dia tanda untuk mansub. Tanda untuk mansub ya.
Jadi dua lah, dua tanda. Mansub itu, lagi sekali saya ulang, mansub itu dia tanda dia yang utama adalah fathah pada atas. Tapi nanti kita akan jumpa ni, ada ketikanya mansub itu dia kena guna versi, versi yang ada ya. Contohnya musliman, muslimain, yang ni kita nak pakai. Ataupun contoh jamak muzakkar, muslimun dan muslimin, yang mana satu nak pakai? Yang ada ya. Itulah yang dimaksudkan dengan tanda ya di situ ya. Itu tanda yang kedua. Ada lagi satu tanda yang juga penting. Apabila perkataan itu jamak muannas salim, muslimat. Ini tak ada dua versi, ni memang dia muslimat sahaja. Tetapi untuk perkataan ini, muannas salim ni dia special. Dia ni tak boleh baris atas. Memang tak akan jumpa, kita tak akan jumpa perkataan yang akhir alif ta jamak muannas salim ni berakhir dengan baris atas sahaja. Kerana dia tidak dibenarkan untuk baris atas. Jadi kalau tak boleh nak baris atas, apabila perkataan itu berada pada tempat mansub, fathah ni tak boleh nak guna, ya ni pun tak ada, dia tak ada ya. Jadi apakah tanda dia? Maka ketika itu ada tanda yang lain. Tandanya apa? Tandanya adalah baris bawah, kasrah. Kita terpaksa menggunakan baris bawah untuk pada tempat mansub. Inilah dia. Oleh itu, bila dia ni, perkataan ini mansub, kita tak baca dengan muslimata, tetapi kita baca dengan muslimati ataupun muslimatin. Bergantung pada perkataan itulah. Jadi muslimatin ya. Itulah tiga. Ada lagi satu sebenarnya, tapi satu tu tak payahlah. Itu sebab contoh pun tak ada. Jadi tiga ni lah yang selalu kita akan jumpa ya. Mansub sama ada dia fathah, ya ataupun kasrah. Kasrah ni bila? Apabila dia jamak muannas. Jamak muannas salim kan? Jamak muannas salim. Ketika itu kena gunakan versi yang ada alif ta lah. Maaf. Alif ta pula. Menggunakan baris. Baris bawah. Okay, baris bawah. Tinggal. Okey. Baik. Jadi itu adalah berkenaan dengan mansub. Jadi apabila kita dah tahu tentang mansub ni, apa tanda yang sesuai, baru kita boleh buat latihan yang ni. Okay, yang pertama, hal nuzifal baitu, adakah rumah itu telah dibersihkan? Nuzifah. Sekarang ni kita nak jawab ya, na'am. Rumah ada orang, ya. Orang itu telah membersihkan bait. Siapa orang tu ni? Perkataan yang diberikan di sini. Khadimah, servant, pembantu tu. Ataupun kalau sekarang amah kita lah, itu dulu khadimah lah. Kalau dulu khadimah, khadam dia lah, hamba dia kan. Baik. So, hal nuzifal bait tu, ya. Khadimah telah membersihkan rumah. Apa ayat kita? Naam. Nazafat. Nazafat. Al-Khadimatul Al-Khadimatu Al-Baita. Al-Baita, ya sahih. Nazafat. Ketika tu kena tambah ta ya, kerana khadimah muannas. Nazafat al-khadimatu. Ini fa'il dia pada depan. Khadimatu membersihkan al-baita. Al-baita. Mansub. Kerana dia dah bertukar kepada maf'ul bih, mansub pada atas. Di sini kita gunakan tanda yang pertama ni pada atas ya. Tak ada masalah. Nah. Baik. Hazihi al-jumlah al-ula. Nazafat al-khadimatu al-baitah. Nah. Al-jumlatu tsaniyah. Hal uslihal bab. Adakah pintu itu telah dibaiki? Usliha daripada soleh kan? Soleh baik kan? Jadi aslaha, usliha, dibaiki. Bukan kepada orang ni, Najar telah membaiki pintu itu. Najar bermakna apa tu, carpenter, tukang kayu kan. Tukang kayu itu telah membaiki pintu. Macam mana ayat kita? Tukang kayu itu telah membaiki pintu. Aslaha. An-Najar. Najara tak boleh kerana Najaru al-baba. Al-bab lah ya. Tapi baris kita baca al-baba. Okey, naam.
So ayat dia aslaha. Daripada usliha menjadi aslaha. Perkataan sama tidak berubah, baris saja yang bertukar. Aslaha, siapa aslaha? Najar. Najar itu dia fa'il, maka baris dia mesti baris depan. Apa yang dia baiki? Al-bab. Al-bab. Bariskan bab. Ataupun al-bab. Nah. So hadza huwa hazihi dia al-jumlatu thaniyah. Betul. Al-jumlatu thalithah. Hal ulijal marid, adakah marid, patient itu telah dirawat? Ulija dirawat. Kita nak tukar kepada ya, tabib telah merawat pesakit itu. Tabib telah merawat. Jadi apakah fi'il maklum dia? Yang ni kena rujuk kepada masdar. Sebab ni bukan yang 3 huruf yang biasa kan. Ni kena ingat balik masdar. Waw, saya bagi clue. Waw tu adalah huruf tambahan. Jadi apa masdar dia yang ada huruf tambahan, huruf kedua tambahan? Yang huruf lain tu gantilah dengan fa, ain, lam. Fu'ila, okey. Itu dah dekat lah tu. Semuanya ada ke wazan fu'ila yang kita belajar? Tak ada kan yang ada? Yang dekat dengan fu'ila. Fu'ila tu betul lah untuk perkataan ulija tu betul. Tapi kita nak yang wazan fi'il yang kita belajar dulu. Yang ada fa'ala. Yang ini ada kan? Fa'ala. Jadi fi'il asal dia betul. Fa'ala. Dan bila ditukar kepada majhul, dia bertukar kepada fu'ila. Ni majhul dia. Fu'ila. So tukarkan semula kepada bentuk fa'ala, dia akan jadi alaja, betul. Ni waw ni lah yang masalah ni, alif ni, huruf illah. Jadi dalam pelajaran kita itu kan ada, kita dilihat alif boleh bertukar-tukar. Ini antaranya lah. So ulija, fa'ala, asalnya adalah alaja, merawat. Jadi ayat penuh kita alajat tabib alajat marid. Alajat tabibu Marida. Al-marida. Betul. Al-marida. Bariskan marida pada atas. Maf'ul. Betul So alajat tabibu al-marida. Alajat tabibu al-marida. Naam. Sahih. Rakam 4. Hal zuri'atil khadrawati. Hal, adakah khadrawat, sayur-sayuran itu telah ditanam? Zuri'at. Kita nak jawab ya na'am. Falah yang telah menanamnya. Falah. Atau falah petani kan? Falah. Ya, petani itu telah menanamnya. Apa fi'il? Zaro'at. Zaro'at. Okay. Zaro'at ataupun zaro'at? Zaro'at. Tak perlu ada tahan lagi kerana dia ada fa'il dah sekarang ni. Dan fa'il dia mutakkar. Kan, betul. Falahu ke falaha? Falaha tak sesuai. Falahu yang betul kerana dia adalah fa'il dia. Kalau kita kata falaha, maksud dia apa? Dia telah menanam petani itu. Bukan petani itu yang menanam, dia yang telah ditanam. Jadi hati-hati ya baris. Kalau baca teks biasa, salah makna tak apalah. Tapi kalau baca Quran salah baris, makna dia kan bertukar. So, kita baca Quran pastikan baris. Jangan silap. Kalau kadang-kadang kita tersilap kan, baris terang-terang baris atas. Tapi kita saja baca baris depan kan. Contoh. Jangan ya, sebab dia akan bertukar makna. Zara'an falahu, petani itu telah menanam. Jadi zara'an ni tanam-tanam pokok, bukan tanam orang. Kalau tanam orang meninggal tu, kita tak kata zara'an. Kalau kita kata zara'an tanam, dia akan tumbuh orang tu, tak sesuai. Kalau tanam orang meninggal, perkataan dia dafana, menanam, menguburkan. Jadi pemilihan perkataan tu pun penting. Zara'al falahu okay, seterusnya, apa yang falah itu tanam? Al-khadrawat. Al-khadrawat kan? T. Kenapa T? Sebab dia mu'anas. Itu yang penting saya kata kita kena tahu yang apa mansub tadi ya. Betul. Yang ini
memang ramai yang selalu tersilap. Even orang yang dah lama belajar bahasa Arab pun kadang-kadang dia terletak pada atas. Sebab dia lupa bahawanya ada yang mansub yang baris bawah. Ya, jadi ini kita kena ingat. Khadrawat. Ini bukan khadrawat. Betul. Okey, sahih. 6. Wa akhiran, hal syuriba dawa, adakah dawa? Dawa di mana ubat. Adakah ubat itu telah diminum? Ya, budak itu, Atif lu, telah minum ubat. So, kita kata na'am. Syarabah. Syaraba, kena cek kamus. Apakah Syaribah. anda betul syaraba ataupun syaruba ataupun syariba? Syaribah kot. Yang 3 letter ni kadang-kadang kita main bantai je. Syaraba kan. Saya pun dulu begitu jugalah. Apa nak baca tak tahu. Nak buka kamus malas kan. Bantai lah syaraba. Yang betulnya adalah syariba. Ya. So syariba. Jadi kita kata syariba Atiflu. Atiflu. Syariba Atiflu Dawa. Dawa kan. Ya, boleh ya. So syariba Atiflu adawa. Jadi itu adalah bagaimana kita tukar daripada mabni lil majhul kepada mabni li al mahdhuf. Kita balik saja proses. Okey. Dan yang akhir sekali yang saya sekali ij'alil kalimatil atiyah naiban lil fa'il. Jadikan perkataan-perkataan berikut sebagai naib lil fa'il fi jumalin mufidah. Sebagai naib fa'il untuk ayat. Jadi kita ada kalimah al-khabaru kita. So jadikan naib fa'il. Cuma berikan satu fi'il saja cukup. Satu fi'il yang dalam bentuk passive voice, dalam bentuk apa mabni lil majhul. Fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' tak jadi masalah. Yang penting dia mesti mabni lil majhul. Kita cuba yang pertama. Al-khabar bermakna berita. So kita nak kata apa? Maklum. Berita itu Diberitahu. diberitahu. Okay, apa dia perkataan? Kalau nak kata diberitahu, kena cari dulu perkataan memberitahu. Baru kita boleh dapat diberitahu. Jadi kalau memberitahu fi'il dia adalah akhbara. Ini saya berikan fi'il dia. Akhbara. Itu memberitahu. Cuba tukar kepada diberitahu. Ini fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni? Kalau baris akhir dia baris atas. Fi'il madhi. Fi'il madhi ya, fi'il madhi betul. Jadi kalau fi'il madhi akhbara, Ukhbira. Baru. Itu penting tahu tadi fi'il madhi. Fi'il madhi sebelum akhir dia bukan baris atas. Baris bawah. Ukhbira. Betul. Jadi sekarang barulah kita dapat mabni lil majhul yang tepat. Ukhbira. Apa yang diberitahu? Berita itu kan. Ukhbira al-khabaru. Boleh? Ukhbira al-khabaru. Berita itu diberitahu. Berita itu dibahas. Tapi macam pelik sikit makna dia kan. Okay, kita cuba satu perkataan lagi. Didengar. Berita itu telah didengar. Berita itu telah dibaca. Pun boleh juga. Saya ambil perkataan didengar. Apa dia perkataan didengar? Dengar, sami'a yasma'u. Fi'il madhi sami'a, fi'il mudhari'. Yasma. Guna fi'il madhi dulu. Sami'a mendengar. Sumi'a, betul. Sumi'a didengar. Apa yang didengar? Al-khabar. Sumi al-khabaru. Benda tu dah diketahui. Ulima. Apa makna ulima? Kita kata ulima al-khabaru. Ini dari perkataan apa? Alima, tahu. Jadi berita itu telah diketahui. Kalau kita kata ulima al-khabaru. Itu contoh-contoh yang boleh kita guna untuk al-khabar. Nah, kalimah asalnya ad-dars. Pelajaran, ad-darsu. Apa yang berlaku pada pelajaran itu? Diajar. Apa dia perkataan diajar? Kena tahu, kena dapatkan perkataan mengajar dulu. Yudarisu. Itu apa? Mengajar tadi. Yudarisu.
Yudarisu, betul. Yudarisu kan? Okey. Jadi mengajar perkataan dia yudarisu. Okay. Kita ambil fi'il mudhari'. Yudarisu. Itu untuk mengajar. Sekarang ni nak tukar kepada diajar. Yudarasu. 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 Ya. Yudarasu. Betul. Ini fi'il mudhari'. Yudarasu. Apa yang diajar? Yudarasu ad-darsu. Pelajaran yang ke berapa? Okay. Pelajaran yang ke-10. Apa? Yang ke-10 dah belajar dah? Itu? Asyir. Asyir. Itu antara cara kita nak gunakan nombor adat yang kita belajar itulah. Jadikan dia adjektif. Ad-darsul asyiru. Yurisad darsul, yudarrasul darsul asyiru. So, pelajaran yang ke-10 sedang diajar. Sekarang yudarrasul. Betul? Sahih. Rakam salasa al-aruzu. Al-aruzu nasi. Nasi, beras, padi, semua tu aruz. Ikut konteks. So nasi, apa yang kita buat pada nasi tu? Kan. Makan lah, paling senang. Okay. Apa ayat tu? Nasi dimakan. Yukalu. 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 Kita guna fi'il mudhari' kan? Yukalul aruz. So nasi dimakan. Yukalul aruz. Okay, betul. Tak boleh tukar kepada mu'annas kerana aruz muzakkar sahaja, muzakkar. Yukalul aruz. Aruz itu telah dimakan. Naam, sahih. Yang keempat, al-asir, jus. Asir burtukal, asir laimun, asir, jus. Okey, apa yang kita buat pada asir? Minum. Minum. Senang je. Minum. Syuriba. Syuriba boleh. Itu fi'il madhi kita guna. Jadi bolehlah terpulang nak guna madhi mudhari'. Yang penting kita cuma nak mahirkan mabni majhul macam mana bentuk. Syuriba, betul. Syuriba, telah diminum. Apa yang telah diminum? Al-asir. Apa yang minum tak nak sebut. Takut kalau sebut kena marah kan. Sebab okey. Syuriba al-asir. Betul, boleh. Syuriba al-asir. Naam. Wa akhiran al-haqibah. Bag. Okay, bag. Naibul fa'il. Artinya dia, kita buat sesuatu kepada bag itu. Dia mu'annas ya. Yang ni mu'annas. Galas. Galas. Oh, galas. Saya pun tak tahu kata Arab galas. Bawa. Bawa lah, kita ambil bawa. Ini saya tak tahu. Bawa. Bag itu dibawa. Cantik ayat tu. Bag itu dibawa ke office. Bag itu telah dibawa ke office. Siapa bawa tak tahu. Ya, apa perkataan bawa? Siapa ingat? Ha mim lam. Hamala, betul. Hamala yahmilu. Hamala ataupun yahmilu. Okay, kita guna fi'il madhi. Dibawa. Bag itu telah dibawa. So apa fi'il dia? Yuhmalu. Yuhmalu boleh juga. Tapi itu untuk mudhari'. Boleh. Dua-dua. Humala. Yuhmala ke yuhmalu? La. Kena check fi'il apa? Kalau fi'il madhi bari atas, fi'il mudhari' bari depan. Yumalu. Yuhmalu, dia fi'il mudhari' bari depan. Kalau fi'il madhi tadi Humala. tak boleh. Humalu. 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 Dah pening dah tu, dah humalu tu dah pening dah tu. Humala. Confusing. Tak ada, wazan kita dua je, bari depan, bari bawah, satu lagi bari depan, bari atas. Fi'il madhi bari bawah. Humila. Itu dia. So sama ada humila ataupun yuhmalu. Boleh. Tapi jangan lupa, ni mu'annas. Humilat. Humilat. Okey. So kalau Tuhmalu. kata ini dia akan jadi humilat dan sekiranya dia fi'il mudhari' dia akan menjadi tuhmalu. Malu. Tuhmalul haqibatu ataupun humilat al-haqibatu. Humilat al-haqibatu. Naam, sahih. Humilat al-haqibatu. So itu adalah pelajaran kita tentang naibul fa'il. Naibul fa'il dia memang berkait rapatlah dengan mabni lil ma'ruf, mabni lil majhul. Ada apa-apa nak tanya mabni lil majhul, mabni lil majhul lah itu? Tak ada. Tak ada. Ada 10 kan. Okey. Jadi alhamdulillah tajuk tu dah selesai.
ada satu lagi tajuk. Tapi saya dah buat ni dengan kelas satu lagi, saya dah buat recording juga. Jadi nak tengok recording dia saja kan nak buat kelas untuk Record. Ikut je lah. Record je lah Ustaz. buka video tu je lah ya. Ha. Jadi tak pernah. So untuk tajuk yang ni nanti saya akan upload video tu. Sekali dengan latihan lah ni semua saya dah buat isim fa'il. Jadi untuk silibus kita semester ni sehingga pelajaran yang ni lah. Sehingga pelajaran isim fa'il. Masuk tak masuk isim fa'il ni saya tak pasti. Tapi sehingga yang naibul fa'il tadi, naibul fa'il tu memang confirm masuk. Sebelum tu masuk. Tapi sehingga ismul fa'il saya tak pasti sama ada dia masuk atau tak masuk. Jadi kita tengok jugalah ya. Sebab dalam coverage kita kena cover yang ni. Tajuk yang ibtila'an ni ibtila' ni tak ada. Ini tak masuk. Ini memang tak ada. Dan satu lagi yang ni pun tak ada. Tapi ni pun kalau saya sempat saya akan buatkan video jugalah kerana tajuk ni dia berkait rapat dengan isim fa'il tadi. So kalau isim fa'il tu kita dah tahu, menarik juga untuk kita tahu apa dia isim maf'ul. Buat ayat atau bila kita baca lebih banyak lah. Jadi apa yang kita belajar isim fa'il, isim maf'ul, wazan, semua tu sebenarnya untuk membantu kita membina vocabulary kita. Selain daripada kita menghafal, kita tahu pattern dia kan. Kita tahu pattern dan kita boleh tukar. Jadi kalau kita nanti bila tengok video isim fa'il akan nampak lebih jelas. Bila kita tukar kepada isim fa'il, apa maksud perkataan tu? Bila kita tukar nanti kepada isim maf'ul, apa maksud perkataan tu? So kalau kita dah tahu, katalah kita tahu 100 perkataan. Kita tukar kepada isim fa'il, double lah perkataan kita. Dah jadi 200 perkataan. Belajar pula isim maf'ul, triple perkataan vocab yang kita ada, 300 perkataan. Jadi kita tak perlu nak hafal terlalu banyak. Hanya dengan menggunakan kaedah-kaedah ni insya-Allah boleh membantulah kita bila kita baca kita boleh faham teks tu. Okey Jadi itulah kelas kita untuk semester ni. Kalau ada kurang salah silap saya minta maaf maaf semua. InsyaAllah semua good luck apa yang terbaik lah untuk final dan juga untuk subjek-subjek lain. InsyaAllah. Dan jangan lupa tajuk, kita ada tajuk essay, saya tak sempat nak buat. Tajuk essay untuk setiap cuba latih lah buatkan ayat-ayat simple macam itu. Untuk setiap tajuk essay. Jadi yang akan masuk dalam final ni selepas midterm. Tajuk selepas midterm, saya tak ingat tajuk berapa, tapi selepas midterm sehinggalah tajuk apa tadi? Naibul fa'il. Termasuklah teks-teks yang sebelum tu dan tengok ni juga sekali isim isim fa'il yang ni. So ni boleh lihat sekali lagi. Yang ni akan masuk insya-Allah. Okay. So alhamdulillah rabbil alamin. Jadi habislah kelas bahasa Arab Kak UAE. Jadi semoga apa yang kita belajar semua dapat dari minat kita lah untuk belajar dia akan datang akan datang dan boleh lah. Jadi bila kita buat terjemahan tu nampak boleh lah dari perkataan yang sama dan kita nak fahamkan maksudnya Jadi itu tujuan saya sebenarnya nak minta pelajar-pelajar terjemahkan teks tu. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa kita sudahilah semester ni kita sudahi semester ni dengan tasbih kafarah wa surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran jazilan lakum wa ila liqa. Syukran Ustaz. Ila liqa Okey, ma'assalam. Terima kasih. Salam. Ustaz. Okey, ya sama Najmi semua sama.